Assalamualaikum dan selamat sejahtera pada semua anak-anak PRS tahap bongsu. Cikgu, Puan Nurhaiza binti Cik Mat akan berkongsi mengenai topik awal remaja. World Health Organization menyatakan secara konseptual, individu yang pertama kali menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sehingga ia mencapai kematangan seksual. Ini bermaksud apabila anda melihat saja orang itu, anda sudah tahu ini adalah murid lelaki. Ini adalah murid perempuan. Kerana contohnya lelaki, dia bersuara garau dan dah berotot ataupun berdada bidang. Manakala perempuan pula menunjukkan seksual sekundernya terutama sekali di bahagian dada. Kedua, individu yang mengalami perkembangan psikologi dan pola identifikasi dari kanak-kanak menjadi dewasa. Kita boleh melihat kat sini, maknanya kata kalau dulu bersifat keanak-anakan. Sekarang ni dah boleh nampak kematangannya sikit. Mungkin dulu-dulu, kalau nampak aiskrim je macam menangis dah nak aiskrim ke ya. Atau apa sahaja yang kita nak, kita boleh hentak-hentak kaki ke ya. Supaya orang layan juga perangai kita tu, nak sesuatu. Tapi takkanlah apabila kita dah semakin besar, kita akan berbuat demikian. Ketiga, peralihan dari bergantung sepenuhnya sosial ekonomi kepada orang lain kepada keadaan yang lebih berdikari. Kalau dulu kita nak beli roti ke, nak beli makanan yang kita suka atau mainan yang kita suka, semuanya datang daripada duit ibu bapa ataupun adik-beradik yang lain. Terutama sekali sekiranya anda ada kakak atau abang yang dah bekerja lah kan. Tapi semakin anda dewasa, anda sudah pandai menyimpan duit dan apabila anda inginkan sesuatu yang anda idamkan, anda boleh mengeluarkan duit simpanan anda sendiri. Remaja adalah peringkat peralihan dari alam kanak-kanak ke alam dewasa. Menurut WHO, remaja adalah golongan yang berumur 10 hingga 19 tahun. Ini bermaksud daripada darjah 4 sehinggalah anda tamat tingkatan 5 dan anda memasuki tingkatan 6 ataupun universiti ataupun sesiapa sahaja yang berumur hingga 19 tahun tergolong dalam golongan remaja. Mari kita lihat fasa perkembangan remaja. Yang pertama, awal remaja berumur 10 hingga 13 tahun. Yang kedua, pertengahan remaja yang berumur 14 hingga 17 tahun. Ini adalah murid-murid di sekolah menengah ya, daripada tingkatan 2 hingga ke tingkatan 5. Dan yang ketiga, akhir remaja, 18 hingga 21 tahun. Remaja akan melalui fasa akil baligh pada tahap ini. Apakah dia ciri-ciri awal remaja? Mari kita bincangkan. Okey, cikgu nak tanya, apa yang anda rasa sekarang ni? Ya? Murid-murid sekolah rendah, darjah 6, murid tingkatan 1 dan tingkatan 2, apa yang anda rasakan sewaktu anda berada di sekolah rendah, darjah 1, 2, 3, 4 dan anda mula memasuki awal remaja, darjah 5, darjah 6 dan pada tingkatan 1. Cuba anda berfikir sejenak apa yang anda rasa. Dapat jawapannya? Okey, tidak stabil, lebih emosional, ya. Mempunyai banyak masalah. Kenapa kita kata banyak masalah? Ya, sebab dulu ada banyak kebergantungan dengan ibu bapa, dengan adik-beradik. Sekarang ni anda dah kena mula berdikari. Bila kita dah mula berdikari, kita pun mulalah nak memikirkan masalah-masalah yang datang tanpa perlu bergantung sepenuhnya untuk orang lain menyelesaikan kepada kita. Contohnya dulu masa kita kecil mungkinlah kita jatuh, kemudian kita beritahu pada mak ayah kita. Jatuh. Jadi nanti mak ayah mungkinlah kan jahitkan baju ataupun seluar yang koyak tu. Tapi sekarang ni bila anda dah semakin besar, adakah anda jatuh dan akan beritahu pada bapa anda? Jadi anda akan mula mencari bagaimana untuk menyelesaikan masalah
kasut anda terkoyak ke, ya, buku terkoyak ke, macam tu. Okey, tidak stabil, lebih emosional. Sebab apabila kita dah mempunyai rakan-rakan dan kita dah tidak bergantung dengan ibu bapa, kita lebih banyak masa bersama dengan rakan-rakan. Jadi, hubungan ini akan menyebabkan kita sentiasa ingin mendapatkan perhatian dan juga diterima oleh rakan-rakan kita yang lain. Kita juga mula tertarik pada berlainan jantina, ya. Dah rasa macam malu. Dulu masa kita lari-lari depan-depan berlainan jantina, kita tak malu sangat. Sekarang ni, bila kita dah bertingkat dewasa, kita nak main sukan lari depan orang pun kita macam termalu-malu sikit. Macam tu. Lepas tu, bila kita dalam keadaan yang selekeh lah, contohnya rambut tak bersikat ke, baju macam terkotor sikit ke, kita mulalah macam menjeling-jeling, macam pandang je, alamak, ada tak orang nampak, ada tak orang nampak, macam tu kan. Kemudian kita suka mengembangkan fikiran baru, rasa kurang percaya kepada diri, suka berkhayal dan suka menyendiri. Kenapa suka berkhayal? Sebab sangat suka memikirkan perkara-perkara yang indah dan menyeronokkan sahaja. Mari kita tengok. Apakah dia perubahan yang ketara berlaku daripada zaman kanak-kanak ke awal remaja? Pertama, dari aspek fizikal anda. Kedua, pemikiran. Ketiga, emosi. Dan keempat, kelakuan. Antara empat perkara ini, cuba anda lihat pada diri anda. Yang manakah yang paling ketara perubahan yang berlaku sekarang ni? Okey, ini adalah perubahan fizikal bagi lelaki dan juga perempuan. Jika kita lihat pada murid lelaki, ya. Okey, murid lelaki bersedia. Mari kita lihat perubahan-perubahan yang berlaku. Adakah perubahan suara anda lebih garau? Cuba pegang bahu dan dada ada pula. Adakah menjadi bidang? Okey, pegang pula kulit anda, ya. Kulit muka, cuba pegang kulit muka dan rambut. Berminyak tak? Bukan anda pakai minyak tau, tapi dia macam licin macam tu. Okey. Tengok pula pada muka. Cek ada misai tak? Dan janggut yang mula tumbuh. Pegang ketiak pula. Dah ada bulu ke tak? Okey. Lepas tu, bagaimana dengan bau badan anda? Perkembangan otot-otot badan. Okey. Dan di bahagian kemaluan anda juga sudah mula ada perubahan. Okey, cikgu beralih pada murid perempuan pula. Mari kita tengok apa yang membesar, ya. Okey. Cuba pegang dada anda. Okey, anda sudah dapat merasakan adanya perubahan yang paling ketara untuk murid jantina perempuan, ya. Kemudian kulit muka. Cuba pegang. Dah ada jerawat ke tak? Rambut pun dah start berminyak, ya. Okey. Pegang juga ketiak anda. Dah ada bulu atau tidak, ya. Bau badan pun dah berubah, ya. Dan juga perkembangan otot badan anda, terutama sekali perempuan, punggungnya akan mula melebar, ya, untuk menunjukkan ciri-ciri kewanitaan. Okey, di sini adalah perubahan pemikiran. Jika kita lihat dari segi perubahan pemikiran, kemahiran kognitif akan bertambah dengan kematangan dan pengalaman. Maknanya, kemahiran awak untuk berfikir sesuatu yang lebih mencabar yang anda dapat fikirkan berbanding kanak-kanak dulu. Pertumbuhan kemahiran fungsi otak anda juga berubah. Anda sudah dapat memberi makna pada sesuatu. Contohnya macam katakanlah dulu masa anda kanak-kanak, ya, anda melihat orang yang tak ada duit tu, anda mungkin boleh kata, sianya tak ada duit. Tapi bila anda dah semakin besar, anda mula memberi makna pada sesuatu persepsi itu. Contohnya katakanlah anda nampak seorang murid, ya, dia makan biskut.
Anda terus tidak mengatakan bahawa dia tak ada duit nak makan benda lain. Tapi anda mungkin boleh mengatakan bahawa dia jimat duit. Pertama, ya. Kedua, mungkin dia tak ada selera nak makan. Kedua. Maknanya sesuatu perkara yang memberikan persepsi kepada anda itu anda dah boleh memikirkan kerana ada banyak sebab yang boleh jadi seperti demikian. Dan memori yang juga semakin kuat untuk mengingati sesuatu. Dan anda boleh berfikir secara konkret dan abstrak. Maknanya sesuatu yang memerlukan anda memikirkan sesuatu yang lebih kompleks. Maknanya dia bukan hanya yang mudah-mudah saja. Contohnya, hari ini saya tak bawa buku. Jadi apa boleh saya buat? Tak apalah. Tak payahlah belajar. Contohnya macam tu. Tapi semakin anda besar, semakin akan meningkat pada awal remaja, anda dah boleh berfikir, okey, hari ini aku tak boleh bawa buku. Apa yang boleh aku buat lagi? Mungkin aku boleh gunakan kertas atau mungkin aku boleh pinjam buku daripada kelas sebelah ke, ataupun aku boleh menggunakan nota-nota lain ke. Maknanya anda dah boleh berfikir banyak cabang untuk anda menyelesaikan masalah anda sendiri. Okey. Pemikiran anda akan berubah daripada pemikiran konkret kepada abstrak. Dulu anda fikir 1 campur 1 mesti 2. Ya? Jadi sekarang ni, apabila berubah pada abstrak, maksudnya kita ada banyak cara lagi untuk menjadikan markah itu 2. Maknanya, contohnya setengah, campur setengah, campur setengah, campur setengah. Jadi 2. Ya? Macam tu. Boleh juga kan? Perkembangan kognitif terjadi pada kadar berbeza. Dia lambat, ya, berbanding dengan orang lain. Okey, kat sini cikgu tunjukkan bagaimanakah fungsi otak anda dan bagaimanakah rupa bentuk otak remaja, ya. Okey, ini adalah perubahan emosi. Kajian terbaru menunjukkan terdapat 27 jenis emosi, ya, daripada Corwin 2017. Kat sini cikgu dapat tunjukkan 12 emosi sahaja. Jadi tugasan anda, mari kita cari berapa emosi yang tidak ditunjukkan di dalam slide ini. Okey. Happy, sad, shy, excited. Tengok macam mana muka sorry, ya. Proud, malu, marah, rasa bersalah. Tu muka terkejut, muka takut, muka tak sabar-sabar, muka jealous boleh tunjuk kat situ. Muka yang terluka. Dan akhir sekali muka yang dikasihi dan dicintai. Okey, emosi adalah reaksi perasaan terhadap sesuatu kejadian yang memberi makna kepada kita. Kalau kejadian itu menggembirakan, sudah tentulah emosi kita adalah gembira. Jika sedih, pastilah kita menangis. Contohnya. Okey. Remaja mudah beremosi kerana bahagian sistem, iaitu bahagian limbic sistem yang mengawal emosi masih remodeling. Okey. Maka otak remaja sering berfikiran tidak rasional. Kenapa cakap tak rasional? Contohnya katakanlah kita ajak kawan kita tengok wayang. Contohnya. Ali ajak Ahmad tengok wayang. Ahmad kata, tak boleh lah. Tiba-tiba Ali rasa sedih. Mulalah fikiran dia akan fikir, tak nak keluar dengan aku lah tu. Cuba kalau orang lain ajak, mesti nak keluar. Macam tu. Ataupun, kenapa tak nak keluar dengan aku? Kalau ajak pergi tempat lain, nak pula. Jadi macam anda tidak boleh menerima bahawa alasan itu tidak kukuh. Anda rasa macam rasa tak mungkin macam tu. Mulalah anda berfikir sesuatu yang akan menjejaskan perasaan anda sendiri. Rasa macam sedih, rasa kecewa sebab orang tidak menerima ajakan anda. Mengalami perubahan emosi yang tidak menentu akibat perubahan hormon yang dialaminya. Tadi kan dah rasa sedih. Lepas tu tiba-tiba pula balik rumah rasa gembira pula. Bila dah makan-makan ke, dapat makan sesuatu yang dia suka. Lepas tu tiba-tiba bila adik datang, cakap sesuatu yang menyebabkan dia sakit hati, dia pun marah pula. Nampak tak kat sini? Perubahan emosi tidak menentu. Ada sikit tercuit, emosi dia terus menunjukkan betapa
dia marah atau betapa dia sedih ataupun betapa dia suka. Ya, tunjuk macam mana 3 situasi ini boleh menyebabkan emosinya akan terangsang dengan perkara yang berlaku di sekelilingnya. Okay. Faktor yang mempengaruhi awal remaja adalah rakan dan juga media sosial. Okey, ini awal remaja memang faktor dua perkara ini sangat mempengaruhi anda. Kenapa? Siapa yang agak-agaknya boleh bagi tahu cikgu kenapa? Ya? Sebab seperti yang Cikgu Tah nyatakan tadi, apabila anda di dalam zaman kanak-kanak, anda sangat bergantung kepada ibu bapa anda. Tetapi apabila anda sudah mula memasuki awal remaja, anda mula berkongsi hampir semua perkara dengan rakan-rakan anda. Kalau dulu anda balik rumah, anda akan bercerita dengan ibu, akan bercerita dengan bapa anda. Tapi semakin lama, semakin anda menjadi dewasa, menjadi awal remaja, anda akan mula lebih banyak masa bersama dengan rakan-rakan. Tak cukup dengan tu, balik rumah pun anda akan main WhatsApp, main Instagram, main Facebook, nak tengok, nak stalk kawan-kawan ni apa yang dia buat ya. Itu menunjukkan bahawa betapa rakan-rakan ini sangat mempengaruhi awal remaja. Ya, identiti diri. Sebab anda sedang mencari apakah yang anda suka, apakah yang anda minat. Cuba anda fikirkan. Dan kemudian sesiapa sahaja rakan-rakan yang mempunyai minat yang sama dengan anda, ia akan menjadi seperti magnet, menyebabkan anda rapat dengan dia. Kerana apa? Kerana anda suka bercerita. Jadi bila anda bercerita, anda rasa seronok apabila rakan anda faham dengan apa yang anda cerita dan anda merasakan bahawa anda sangat sehaluan, sehala dan sefahaman macam tu. Jadi ini memberikan satu identiti diri bahawa anda menerima apa yang berlaku pada diri anda dan juga apa yang anda minat dan seterusnya anda akan mencari juga rakan-rakan yang mempunyai minat yang sama dengan anda. Okay, anda juga mula mencari role model. Okay, role model dari segi apa? Katakanlah anda tengok-tengok swab Facebook, Twitter ke, Instagram ke. Anda suka pakaian, anda akan tengok. Weh, cantiklah model ni pakai pakaian ni. Cantiklah pakai pakaian ni. Anda sudah mula mencari apakah yang terbaik untuk anda pakai. Apakah yang terbaik untuk anda gayakan. Macam mana pula dengan rambut. Walaupun anda pakai tudung pun, anda akan cari, tudung macam mana ya cantik dengan aku ni. Macam tu. Ya, kalau anda tak pakai tudung, fashion macam mana ya. Anda akan mulalah tengok yang mana satu yang sesuai untuk anda. Begitu juga dari segi muzik. Jika anda memang berminat dengan muzik, sudah tentulah anda akan mencari rakan-rakan yang mempunyai muzik yang sama dengan anda. Supaya anda boleh bertukar-tukar cerita, bertukar-tukar isi kandungan mengenai muzik tersebut. Okey, media sosial. Lambakan informasi ya. Kenapa media sosial? Kerana zaman anda adalah zaman di hujung jari. Kerana ada penggunaan internet, apa sahaja yang anda nak semuanya di hujung jari. Ya, cuma anda nak tekan atau tak nak tekan aja, nak klik atau tak nak klik. Jadi kenapa media sosial? Macam cikgu cakap tadi juga, ianya berkaitan dengan faktor rakan. Jadi kenapa biasanya kita tengok media sosial? Sebab kita nak tengok rakan-rakan kita ni buat apa hari ni. Betul tak? Ataupun cerita-cerita. Cerita-cerita apa yang kita suka tengok? Cerita tentang apa? Cerita tentang orang, cerita tentang filem, cerita tentang artis, ya. Jadi di sini, perkara-perkara yang anda baca tu, anda perlu select dulu. Yang manakah yang mampu memberikan pengaruh positif kepada anda dan yang manakah yang memberikan pengaruh yang negatif kepada anda. Jika bila anda scroll media sosial itu, anda dalam keadaan yang sejahtera, maksudnya dekat sini anda rasa seronok. Bila anda tengok kawan anda makan makanan yang sedap-sedap, anda kata, bestnya, syukur, Alhamdulillah kawan aku ni bahagia. So itu menunjukkan bahawa anda positif. Tetapi ingat, jika anda melihat dengan mata negatif, maksudnya katakanlah anda tengok bahagia je seorang tu, sedangkan anda tak bahagia pun, maka anda mulalah create sesuatu untuk memastikan kawan yang anda dapat bahagia itu sesara juga, ataupun anda create cerita-cerita berbentuk fitnah, ataupun anda memberikan komen-komen tak sepatutnya, ia akan memberikan kesan sebenarnya bukan saja pada
orang yang anda memberikan komen negatif tetapi juga kepada diri anda. Kerana jelas ia menunjukkan bahawa anda sendiri tidak berada dalam keadaan yang sejahtera. Seterusnya adalah perubahan kelakuan. Jika di sini kita akan melihat kelakuan yang diakibatkan oleh krisis identiti dan anda akan mengambil risiko dan anda juga berfikiran tidak rasional. Bagaimana tiga perkara ini akan menyebabkan perubahan kelakuan pada awal remaja? Tercari-cari identiti yang baru kerana perubahan fizikal, pemikiran dan emosi. Identiti dewasa tetapi fikiran belum matang. Ini menunjukkan apa? Perubahan fizikal. Dulu kecil je comel semakin dah sekarang dah makin tinggi. Dah makin bidang. Maknanya anda pun mula tercari-cari. Identiti remaja yang manakah yang dapat menunjukkan penampilan anda, perwatakan anda yang anda selesa dan anda suka dengan penampilan baru anda. Jadi dalam masa anda melihat-lihat, mengelak-elak majalah, anda tengok Facebook, anda menggunakan Twitter atau Instagram, anda pun mencuba-cuba. Adakah gaya sebegini? Adakah gaya gaya remaja yang macam manakah yang gunakan trend yang terkini yang anda ingin tonjolkan kepada rakan-rakan yang lain. Ataupun anda mungkin bukan seorang yang mengikut fashion tetapi anda lebih selesa dengan cara anda sendiri tetapi sudah tentulah anda dulu katakanlah anda suka pakai macam budak-budak kan, pakai macam gaya, kita tengok pun ni gaya budak-budak. Sudah tentu sekarang ni bila anda menuju ke awal remaja, anda ingin meninggalkan skema pakaian macam budak-budak. Betul tak? Jadi di sinilah dia krisis identiti anda. Okey, kemudian mengambil risiko. Anda mula mencari-cari kawan yang mempunyai sealiran sefahaman dengan anda. Jadi di sini anda perlulah dibimbing untuk memilih kawan Anda kena dapatkan pendapat daripada ibu bapa ataupun dapatkan pendapat daripada kawan anda daripada sekolah rendah yang memang baik dengan anda. Tapi bila di sekolah menengah, katakanlah anda sudah pun terpisah dengan mereka dan anda mula kena mencari kawan-kawan yang baru. Di sinilah anda perlu dibimbing bagaimana memilih kawan-kawan yang selesa dengan anda dan yang positif. Okey, di sinilah kita perlu membina hubungan sosial yang sihat dan baik. Dan kemudian, personaliti seseorang kawan akan memberi kesan pada personaliti seseorang itu sendiri. Maksudnya kat sini, sekiranya anda suka berkawan dengan orang yang memang suka keluar malam, suka melepak malam, sudah tentulah ini akan terpalit juga pada personaliti anda. Mungkinlah mula-mula anda tidak mahu mengikut ajakannya. Tapi lama kelamaan, bagaimana pula? Jadi, berhati-hati memilih kawan. Sekurang-kurangnya, anda perlu memikirkan adakah kawan-kawan aku ini menunjukkan perkara yang positif dan memberikan kesejahteraan kepada hidup anda. Okey, jika dilihat pada keratan akhbar ni, berbagai masalah yang menimpa remaja. Cuba tengok kat sini. Remaja 13 tahun tingkatan 1 ni. Remaja 13 tahun ketagih dadah. Remaja belasah adik, serang ibu 13 tahun juga. Ni rempit 235 remaja ditahan Ni apa? Statistik remaja hamil bagi murid-murid perempuan Tengok ni. Tahun 2014 hingga 2018. Bagaimana peningkatan statistik remaja hamil itu? Okey, jadi di sini sebagai ahli PRS, cikgu nak anda sebagai ejen yang positif. Jika tahu rakan-rakan anda yang menginjak kepada awal remaja ini tidak tahu memilih kawan, tidak pasti dan hanya mengikut-ngikut kawan untuk mendapatkan nama dan melakukan perkara-perkara yang negatif, anda lah yang berperanan untuk membantu rakan-rakan anda ini supaya memilih cara yang betul untuk berkawan. Cikgu harap anda dapat menjadi ejen yang baik buat rakan-rakan anda di sekolah. Okey, sekian sahaja dari cikgu. Jika anda ada apa-apa pertanyaan, itu adalah email cikgu.
Dan cikgu nak anda buat satu tugasan ya. Tugasan, nyatakan bagaimanakah faktor rakan anda sekarang mempengaruhi tingkah laku anda. Contohnya begini. Katakan nama anda Muhammad ya, okey. Saya mempunyai rakan bernama Azman. Azman ini mempengaruhi tingkah laku saya sekarang ni dengan suka bersembahyang. Dulu saya sembahyang mungkin tidak cukup 5 waktu. Sejak berkawan dengan Azman, saya sentiasa diingatkan oleh Azman untuk bersembahyang. Malahan apabila kami keluar bersama-sama dan masuk waktu sembahyang, kami akan ke surau. Ringkas ya, macam tu. Okey, cikgu harap anda akan hantar kepada cikgu di dalam Google Classroom dan cikgu akan memberikan markah kepada anda. Itu sahaja dari cikgu. Sekian, terima kasih.